أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Tidak ada faedah kepada mereka. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah bertaubat supaya Rasulullah meminta ampun kepada Allah untuk kamu, mereka enggan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan kau melihat mereka berpaling dari bertaubat, serta mereka berlaku sombong angkuh. Tidak ada faedahnya kepada mereka sama ada engkau meminta ampun untuk mereka atau engkau tidak meminta ampun. Allah tidak akan sekali-kali akan mengampunkan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik.
Mereka lah yang mengatakan kepada orang-orang Islam di Madinah yang menolong Rasulullah dan orang-orang Muhajirin, janganlah kamu membelanjakan harta kamu kepada orang-orang yang ada bersama-sama Rasulullah, supaya mereka bersurai meninggalkannya. Padahal bagi Allah jualah pembendaraan langit dan bumi. Tiada siapa pun yang dapat memberi atau menyekat sebarang pemberian, melainkan dengan kehendaknya. Akan tetapi orang-orang yang munafik itu tidak memahami hakikat yang sebenarnya. Mereka berkata lagi, demi sesungguhnya, jika kita kembali ke Madinah dari medan perang, sudah tentu orang-orang yang mulia lagi kuat, yakni pihak kita, akan mengusir keluar dari Madinah. Orang-orang yang hina lagi lemah, yakni pihak orang Islam. Padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuasaan. Padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuasaan itu. Dan bagi Rasulullah serta bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi golongan yang munafik itu tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah, yakni dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang atau sesuatu yang bernyawa bila sampai ajalnya, dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan. Kita berada pada ayat-ayat di dalam surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63, pada juzuk yang ke-28 bermula ayat ke-5 sehingga ayat yang ke-11. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang bukti-bukti pembohongan orang-orang munafikin dan bukti-bukti kemunafikan mereka. Setiap ayat yang kita bacakan ini memberi peringatan kepada orang beriman supaya tidak mencontohi, mengikuti akhlak orang munafik. Dan menyuruh orang beriman supaya mereka melakukan infak, yakni berbelanja harta mereka pada jalan Allah, pada jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala menyebut sebelum ini tentang bagaimana pada ayat pertama dan keempat, bagaimana buruknya sifat orang munafikin yang suka berbohong dan bersumpah palsu, serta menyekat manusia daripada jalan Allah. Di samping sifat penakut mereka, di sebalik mereka menyembunyikan kejahatan mereka dengan penampilan yang menarik. Sebagaimana Allah menceritakan bagaimana lemahnya akal mereka di dalam menilai kebenaran yang sudah pun mereka berada di dalamnya. Artinya umpama dah duduk dalam kelas masih bodoh lagi, dah diajar. Orang munafikin duduk dalam kelompok orang beriman, mendengar Rasulullah mengajar, mendengar Rasulullah diturunkan wahyu kepada baginda, namun tidak mendapat sedikit pun manfaat dari lemah akal mereka. Kerana akal mereka itu mengikut hawa nafsu. Lalu mereka tidak mendapat kebenaran walau duduk dalam kebenaran. Walau duduk bersama Nabi SAW, duduk di Madinah, duduk di Masjid Nabawi. Duduk di tempat yang penuh barakah, di waktu yang penuh barakah, di samping manusia yang paling agung dalam dunia, baginda SAW. Tapi dek lemahnya akal dan fokus mereka. Bukan fokus mereka untuk dapat kebaikan hidayah, tetapi harta benda yang sementara. Kesyahwatan yang sementara. Dek, kerana itu mereka terhijab daripada kebenaran. Ini dalam ayat pertama dan keempat. Maka pada ayat yang kita bacakan pada malam ini, Allah Ta'ala menunjukkan bukti-bukti
bagaimana watak-watak orang munafik. Di antara watak orang munafik, mereka tidak mau memohon ampun kepada Allah. Mereka tak pernah ngaku salah. Bahkan ketika mana keluarga mereka yang beriman menyuruh mereka sesudah bocor kemunafikan mereka. Pergilah jumpa Rasulullah. Minta Rasulullah doakan, moga Allah ampunkan. Mereka tetap menggelengkan kepala. Lawau ru'usahu. Geleng kepada tak nak. Bahkan mereka memperkecilkan permohonan keampunan. Minta ampun buat apa? Buat apa minta ampun? Mereka tak nampak nilai pun memohon ampun. Baik kepada Rasulullah SAW. Demikian juga kepada Allah SWT. Apatah lagi kejahatan mereka sesama orang beriman. Mereka golongan yang tidak mahu memohon ampun. Bahkan mereka berterusan dengan watak jahat mereka sehingga kemuncaknya selepas tamat peperangan Muraisy atau Bani Mustalik. Bani Mustalik satu peperangan yang memerangi kelompok Yahudi. Ini salah satu daripada kabilah Yahudi. Dipanggil Bani Mustalik. Kita dengar Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Di antara kelompok Yahudi juga namanya Bani Mustalik. Yang daripada peperangan ini, Rasulullah SAW berkahwin dengan Juwairiyah. Maka mereka orang munafikin buat satu konspirasi. Menghasut orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj. Untuk tidak membantu orang-orang Muhajirin. Kerana mereka ini pendatang, kita pemilik negara ni tu pendatang. Bahkan sekaligus mereka cuba untuk menghalau Nabi SAW. Sebab tamatnya perang Bani Mustalik. Maka Allah Ta'ala membongkarkan kisah mereka. Ketika mana ada seorang Islam namanya Zaid bin Aslam, Zaid bin Arqam. Yang merupakan daripada orang yang dekat dengan ketua munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul, kita jangan derma lagi kepada orang Muhajirin dan kepada Nabi Muhammad. Jangan derma. Kita orang-orang Ansar ni, orang-orang Madinah. Kerana ketua munafikin ni orang Ansar Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan mereka kata kita nanti lepas perang kita halau je. Rasulullah, kita halau orang-orang Muhajirin balik negeri mereka Mekah. Maka Zaid bin Arqam kata, aku akan mengadu pada Rasulullah. Dia kata, taklah, kita bergurau je. Kita olok-olok je, bukan betul. Maka ketika mana Zaid bin Arqam mengadu pada Rasulullah akan kata-kata jahat mereka. Rasulullah memanggil mereka. Dan mereka sebagaimana biasa bersumpah palsu. Akhirnya Zaid bin Arqam diaibkan, pembohong ni. Oleh kerana dia seorang, maka orang menganggap dia menipu. Dia kata, aku benar, aku tak tipu. Akhirnya turun ayat ini. Lalu kata Rasulullah, Allah membenarkan kamu. Dan membongkarkan penipuan munafikin. Sebab orang munafikin, bila dia bercakap je orang mudah percaya. Dengan sumpahnya, dengan pelbagai cara mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka bercakap, kamu terpengaruh dengan mereka. Akhirnya orang munafik ni, kita orang Islam yang lemah-lemah, akhir lantik orang munafik jadi ketua. Sebab dia pandai bercakap. Dia tak pandai buat, cakap pandai. Lalu, lemah orang-orang yang tertipu dengan perkataan mereka. Ini watak munafik. Sehingga Rasulullah SAW percaya pada mereka. Percaya. Sehingga Allah turunkan wahyu. Membongkarkan bagaimana orang munafik, pertama enggan meminta maaf atas kesalahan mereka walau jelas salah. Yang kedua, merancang untuk tidak membantu. Biar orang Muhajirin kembali lapor, biar lapor mereka. Ini pendatang ni. Yang ketiga, merancang untuk menghalau Rasulullah SAW daripada Madinah. Akhirnya Allah bongkarkan semua. Dengan turunnya ayat ini. Bila Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum, bila dikatakan kepada orang-orang munafikin, yang dimaksudkan di sini ialah ketuanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah. Jomlah kita datang jumpa Rasulullah. Biar Rasulullah SAW mohon ampun pada Allah. Kesalahan orang munafikin disebut selepas itu. Yang pertama Allah sebut dulu cerita, bila orang munafikin diajak, mari kita minta ampun pada Allah. Kita jumpa Rasulullah. Rasulullah SAW doakan, moga Allah ampunkan. Doa mustajab. Apa watak mereka?
Lawau ru'usahum. Mereka menggeleng-gelengkan kepala, tanda riak dan sombong. Tak nak. Jomlah jumpa Rasulullah dengan sombong. Kata lawau ru'usahum, mereka menggelengnya dengan penghinaan. Bukan geleng tak nak macam seorang tu tak nak makan sebab kenyang, bukan. Dengan penghinaan. Macam kita ulur makanan ke orang, makanan tu dia tak nampak tak sedap. Dia, dengan jebeh dia, dengan mucung dia. Dia bukan geleng sebab kena perut dia dah kenyang ke, atau dia malu nak ambil ke, geleng kepala juga. Ini geleng menghina. Tahu-tahu orang geleng nak kadang menghina. Bila kita tawarkan sesuatu. Ada orang geleng dia bukan menghina, dia tak nak, dia malu. Dia geleng, ambil juga. Itu lain. Ini dia geleng dengan mencemuh. Ini panggil lawau ru'usahum. Wa ra'aitahum yasuddun. Dan kamu lihat bagaimana mereka berterusan menghina. Wahum mustakbirun. Dalam keadaan mereka itu sombong. Di dalam, kita dah sebut dalam kisah peperangan Ghazwah Muraisi' atau dikenali juga sebagai Ghazwah Bani Mustalik. Di mana Abdullah bin Ubay bin Salul ketika mana dia berhimpun bersama dengan sebahagian orang-orang Ansar. Dia ingat ni puak-puak dia belaka. Sebahagian mereka itu ialah orang-orang yang baik. Orang baik. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul pun bercakap dengan segala perkataan-perkataan yang buruk. Segala perkataan yang buruk. Lalu kesalahan mereka ini ataupun kesilapan percakapan mereka ini diadu pada Nabi SAW. Lalu orang-orang daripada kalangan keluarganya kata, pergilah minta maaf, tak ada masalah. Rasulullah SAW. Salah besar mana pun minta maaf, dimaafkan. Minta ampun, Allah ampunkan. Kamu boleh kata kamu kan gurau je, bukan betul. Sekarang riwayat menyebut, ianya berlaku dalam peperangan Uhud. Bila perang Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul menarik diri. Menyebabkan orang-orang Islam memarahinya. Memarahinya dan mengutuk perbuatannya. Lalu mereka datang jumpa di kalangan anak-anaknya. Keluarga yang beriman. Jumpa dengan ayahnya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita tahu anak kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, anak yang soleh. Dan demikian juga sebahagian keluarga yang dekat dengan dia. Dia kata, ayah, kalau jumpa Rasulullah minta maaf lah sebab tarik diri dalam peperangan Uhud. Tetap cara dan watak yang sama, tak nak. Artinya orang munafikin, dia tidak pernah mengaku salah. Dia tak pernah. Bukan dia tak pernah menganggap dirinya berdosa. Dosa dia bercakap untuk orang lain, untuk dia tidak. Bukan dia memandang rendah sikap memohon ampun. Sedangkan orang beriman yang sebenar sentiasa memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebut antara kesalahannya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, apa kesalahan yang dibuat oleh orang munafikin ini? Bila Allah menyatakan, humul ladzina yaqulun, merekalah orang-orang yang berkata, la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Jangan tolong mana-mana orang yang berada bersama Rasulullah. Yang dimaksudkannya ialah orang-orang muhajirin. Abdullah bin Ubay bin Salul hasut orang-orang Ansar yang merupakan penduduk asal Madinah. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga orang-orang munafikin yang lain, la tut'imu ashab Muhammadin al-muhajirin hatta yaju'u wa yatafarraqu anhu. Jangan tolong orang-orang yang duduk bersama Rasulullah di kalangan muhajirin sehingga mereka kelaparan atau mereka tinggalkan bumi Madinah. Ini kata-kata orang munafikin yang ketuanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu Allah Ta'ala menjawab kejahatan perkataan mereka ini dengan firman-Nya, walillahi khazainus samawati wal ardh. Katakan pada mereka, bagi Allah itu segala kekayaan langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Orang munafik yang tak faham. Tuan-tuan manusia, kalaupun mereka merancang, tak nak bagi makan, tak nak bagi duit, apakah ia bermaksud golongan yang dihalang ini tak akan dapat rezeki? Rezeki itu di dalam ketentuan Allah, bukan dalam perkiraan manusia. Rezeki itu bukan dalam perancangan manusia, dalam ketentuan Allah dan dalam kehendak Allah. Mungkin ada yang sombong berkata, saya takkan tolong dia biar dia mati kering. Saya takkan bantu dia biar dia jadi kebuluh, biar dia menjadi hina dina. Kata Allah ingatkan, ini bukan sekadar menemplak golongan munafikin.
Bukan menemplak mana-mana manusia yang mempunyai watak seolah-olah rezeki di tangan dia. Seolah-olah kekayaan di tangan dia. Kekayaan itu milik Allah. Kadang-kadang kita kita pun marah kanak. Aku tak akan bagi satu sen pun pada kamu. Biar mati kamu. Kita katakan rezeki itu Allah. Kadang-kadang yang memerintah, kami tak akan bagi mana-mana duit pada kamu. Bantuan, biar kamu mati. Kering misalnya. Mereka lupa bahawa kekayaan itu, ketentuan rezeki dari Allah. Sebagaimana ni sekat, jangan bagi air kepada orang Islam di Gaza. Allah turunkan hujan. Keluarkan mata air. Tetapi Allah mengingatkan kita. Dalam percaturan rezeki Allah, jangan menguguk rezeki Allah. Jangan uguk. Apatah lagi uguk tadi dengan tujuan kejahatan. Tetapi kalau kita uguk ni, ayah kalau tak semayang saya tak kasih duit. Itu lain lah. Kita nak jaga agama, strong agama. Tapi kita sebut uguk-uguk yang bersifat kejahatan untuk menzalimi. Ataupun untuk tunjukkan kita kaya dan sombong. Saya ada duit. Saya ada kuasa. Saya boleh pastikan awak tak dapat kerja. Saya boleh pastikan awak tak duduk kat negeri ni misalnya. Saya ada kuasa. Dia lupa bahawa semua dalam ketentuan Allah. Ramai mana orang yang uguk untuk tidak menyampaikan bantuan, rezeki, pertolongan dan apa sahaja. Akhirnya Allah berikan mereka jalan yang lebih baik dan menghinakan orang-orang yang berkata dengan perkataan sombong. Maka Allah bukan sekadar menempelak orang munafikin. Tapi mengingatkan semua orang-orang yang merasakan bahawa rezeki itu di tangan dia, dia yang tentukan siapa dapat, siapa tak dapat. Kuasa di tangan dia ditentukan siapa bahagia, siapa tak bahagia. Tak ada orang boleh tentukan. Ini milik Allah. Sebab itu Allah sebut, walillah khazainus samawati wal ard. Bagi Allah segala khazanah langit dan bumi. Kamu ni baru pegang sikit, khazanah sebenarnya dari Allah. Walakinnal munafiqin la yafqahun. Tapi orang munafik tak faham benda tu. Tuan, orang munafik dia tak faham konsep rezeki itu datang dari Allah. Dia melihat konsep rezeki itu datang daripada dia. Datang daripada orang yang ada harta. Walau yang ada harta pun boleh bankrupt. Yang ada harta pun boleh hilang harta. Yang ada kuasa pun boleh jatuh. Tak ada orang berkuasa selama-lamanya. Yang ada kuasa, tiba jatuh. Daripada kuasa, masuk penjara. Ramai. Bukan sikit kita dengar. Orang yang asalnya ada kuasa, akhirnya masuk penjara. Bukan kuasa yang hebat dan kuat. Ada yang ada kuasa, tiba datang kematian lebih cepat daripada orang fakir miskin yang kebuluran. Dia ni raja yang berkuasa. Ada belaka kat istana dia, doktor peribadi. Tapi dia mati dulu. Ni orang miskin, duit tak ada, doktor peribadi pun tak ada. Doktor kongsi, seorang doktor 40,000. Kongsi dia. Dia punya tunggu queue 8 bulan. Nak cek jantung, 8 bulan. Atau 2 tahun. Ini raja, doktor peribadi, 5-6 orang. Sakit jantung hari ni juga rawat. Hari ni juga rawat. Atau sakit jantung hari ni, semalam dah rawat. Bagi obat tu, nampak simptom je. Tiba-tiba mati dulu yang ni. Yang dianggap banyak doktor peribadi, yang dianggap banyak kemudahan. Yang tak ada kemudahan tu tak mati lagi. Doktor yang suruh tunggu queue tu, doktor tu mati juga. Ini supaya kita faham bagaimana sunnatullah. Faham sunnatullah. Yang kita cakap ini memang berlaku dalam masyarakat. Sunnatullah. Jadi kerana itu Allah kata, khazanah langit dan bumi milik Allah, bukan kita. Dan itu orang yang menguguk dengan harta kekayaannya. Untuk tidak membantu itu dan ini. Apatah lagi dengan asas kezaliman. Kalau dengan tujuan keinsafan, sebab anak kita tak pergi sekolah, anak kita tak semayang, kau ni ayah tak kasih dah duit sekolah. Malas sekolah ni. Tujuan kita keinsafan. Biar dia insaf, biar dia pergi sekolah. Atau biar dia semayang, biar dia jaga agama dia. Ini saya kata orang menggunakan harta kekayaan untuk ugut orang seolah kekayaan milik dia. Untuk menzaliminya. Sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan. Yaqulun, mereka kata lagi. La in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adhal. Kata orang-orang munafikin. Ketuanya bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau kita pulang daripada peperangan ini, yang peperangan Bani Mustalik, kita yang ramai ni, kita orang Ansar ni kan ramai. Kita akan halau Muhammad dan kita akan halau semua orang Muhajirin. Biar mereka nampak hina, kita nampak kuat. Sebab kitalah pemilik Madinah. Tapi apa berlaku pada Abdullah bin Ubay bin Salul? Bila dia bercakap dengan sombong, sebaik sahaja selesai peperangan Bani Muraisy' ataupun Bani Mustalik, beberapa hari selepas itu beliau yang mati. Dia yang mati.
Abdullah bin Ubay bin Salul mati selepas tamatnya peperangan Bani Mustalik. Selepas beberapa hari sampai ke Madinah. Dia nak halang Rasulullah masuk Madinah. Nak halang orang Muhajirin masuk Madinah. Akhirnya Allah keluarkan dia dari dunia terus. Yang halang orang masuk sini. Allah keluarkan dia dari dunia. Mati terus. Perkataan-perkataan jahat ini didengar oleh orang-orang yang beriman. Lalu mereka report pada Nabi SAW. Itu yang berlaku bila Rasulullah panggil dia. Macam kita sebut tadi, Rasulullah panggil orang munafikin. Mengaku tak mengaku kata-kata jahat yang dikeluarkan. Mereka tak mengaku. Sehingga turun ayat ini. Lalu mereka tahu kesalahan mereka sudah diketahui. Maka datang keluarga terdekat mereka, jomlah jumpa Rasulullah minta ampun. Kesalahan tadi boleh minta ampun, bukan tak boleh minta ampun. Mereka juga tunjuk watak sombong, tak akan minta maaf. Apa yang mereka kata, mereka tak akan tarik balik. Apa yang mereka sebut, walaupun asal mereka kata, kalau betul kata mereka kami cuma bergurau, kami cuma main-main, nescaya mereka akan tidak susah untuk minta maaf. Ya Rasul, saya minta maaf, saya tadi bergurau bukan cakap betul. Tapi mereka tetap tidak mau memohon maaf. Memohon ampun atas kesalahan mereka. Bahkan bila Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, kita akan masuk kembali Madinah, kita kumpul balik orang-orang Ansar, kita akan halau Muhammad dan juga orang Muhajirin. Anaknya berkata pada ayahnya. Anak dia kata, wahai ayah, wallazi la ilaha illahu, demi tidak ada Tuhan, demi yang tiada Tuhan melainkan Allah. Ayah yang tak boleh masuk Madinah. Ayah tak boleh masuk Madinah. Sehingga ayah berkata, Rasulullah lah yang mulia, sayalah yang hina. Sebab Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, kita nanti masuk Madinah. Kita akan mulia sebab kita ramai, kita orang asal sini. Bersama orang asal kita halau Muhajirin. Kita halau Muhammad, biar dia jadi hina. Kita mulia. Anak dia dengar. Anak dia ni orang yang beriman. Kuat. Bahkan anaknya pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau memang ayahku kena hukum bunuh, izinkan aku yang bunuhnya. Jangan bagi orang lain. Biar aku bunuh dia. Kerana aku bimbang kalau sekiranya orang lain bunuh, aku rasa sesuatu pada orang tu. Dia sebagai seorang anak rasa sesuatu. Biar aku bunuh dia. Kalau betul dia patut dihukum bunuh. Nabi kata tidak. Supaya tidak dikatakan aku menyuruh membunuh sahabat-sahabatku. Walaupun dia ni ketua munafikin, tetap secara umur orang melihat dia sahabat Rasulullah. Duduk dekat Nabi SAW. Supaya orang tak kata aku menyuruh membunuh sahabat-sahabatku. Maka anaknya jumpa dengan ayah dia. Ayah, demi Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ayah, saya tak bagi masuk Madinah sehingga ayah yang cakap, Rasulullah mulia, sayalah yang hina. Kalau ayah tak cakap macam tu, saya akan halang ayah masuk. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul pun tarik balik kerana segang ke anak dia. Faqalah. Dia kata, ya, aku hina Rasulullah mulia. Ini ketegasan seorang anak dia yang bernama Abdullah. Anak dia juga nama Abdullah. Dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita jarang panggil anak kita nama sama, jarang. Kalau orang tu nama Ali bin Ali, jarang. Kalau dalam budaya orang Arab, dia biasa. Nama Muhammad bin Mahmud bin Ahmad, itu biasa. Sebagaimana nama Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Mahmud bin Ahmad. Bukan nama Imam Ibn Hajar, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Sampai 5 kali, Muhammad macam tu je. Kita orang kita tak, bukan macam tu. Sebab kita tak tahu kelebihan nama. Kita kan asal jangan serupa sudah. Kita kan macam tu. Kita punya mazhab nama, asal jangan serupa. Jangan serupa dengan jiran sebelah. Kau boleh jangan serupa dengan mana-mana makhluk atas dunia ni. Biar satu tu je nama kita. Daripada planet luar kita import. Kita punya perangai. Mereka melihat nama itu secara mulia. Abdullah itu nama mulia. Sebab nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Abdullah. Dia bukan satu benda yang gharib, pelik. Bila nama mereka sama. Kalau kita ni memang, saya katakan, yang budaya Melayu, dia takkan bagi nama sama punya. Pasti jauh. Kalau nama tu macam sama, cepat-cepat ditukar cepat. Dia tak boleh sama. Itu dalam setengah budaya kita. Maka ayahnya telah ditegur oleh anaknya. Kalau ayah tak cakap macam tu, ayah, saya takkan bagi masuk Madinah. Saya akan halang ayah. Maka ayahnya kerana menghormati anaknya. Dan dia merupakan saksi kuat. Saksi paling kuat bagi ayah dia. Kalau dia mengadu pada Rasulullah, pasti Rasulullah kata, ya, ni anak dia cakap. Kita kan bila sebut penyaksian, kalau orang tu orang jauh, bolehlah kita kata tipu. Ni anak sendiri cakap.
Ini kita sebut adik-beradik sendiri cakap. Pasti orang lebih cepat percaya. Kan itu dia menolak. Dan selepas tamaknya peperangan Bani Mustalik atau Muraisy, lalu matilah Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu anaknya bertemu dengan Nabi SAW. Memohon jubah Rasulullah untuk dipakaikan pada ayah dia. Rasulullah bagi jubah. Rasulullah bagi jubah untuk dipakaikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar Al-Khattab tak puas hati. Ya Rasulullah, ini bapa munafikin. Kenapa bagi dia jubah? Lalu kata Rasulullah, wahai Umar, jubah itu tak akan beri manfaat pada dia. Jubah itu tak akan beri manfaat apa-apa, tak akan ringan azab kubur, tak ada. Dia kalau jenis jahat, jahatlah. Siapa pun dia bukan kata jubah. Dia kalau keturunan Rasulullah sekali pun, kalau dia jahat, jahatlah. Tetap dia azab. Kerana perkiraan di sisi Allah ialah amal. Bukan pakaiannya. Maka Rasulullah beri kerana menghormati anak dia. Sebab anak dia minta. Anak dia bernama Abdullah minta. Untuk dipakai, anak dia cubalah ikhtiar. Bagaimana mungkin dia boleh selamatkan ayah dia. Lalu Rasulullah SAW nak solat jenazah. Maka Allah Ta'ala melarang Nabi SAW berbuat demikian. Bahkan Allah Ta'ala menurunkan ayat dengan berkata, berfirman, Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Wahai Muhammad, sama je. Kalau kamu minta ampun ke tak minta ampun, maka Allah tak akan ampunkan. Dan ayat yang lain, walaupun kamu minta ampun sebanyak 70 kali, Allah Ta'ala tidak ampunkan kamu. Tidak akan ampunkan munafikin. Kata Rasulullah, kalau begitu aku akan minta ampun lebih pada 70 kali. Tapi turun lagi ayat. Walau lebih 70 kali. Tak akan diampunkan. La takum ala qabrihi. Jangan pergi sembahyang jenazah dia. Jangan solat jenazah. Wala tusalli alaihim. Jangan solat atas mereka. Jangan pergi kat kubur mereka. Jangan. Dilarang. Kerana mereka orang munafikin. Kalaupun kamu minta ampun, mereka tak akan diampunkan. Artinya teruknya orang munafikin. Sebab mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Dan Allah membongkarkan. Artinya dengan bahasa lain, Abdullah bin Ubay bin Salul ni kafir. Tetapi dia menyembunyikannya. Sebagaimana kita sudah bahaskan ayat pertama dan keempat. Kali itu Allah melarang Rasulullah SAW mendoakan untuknya, memohon ampun untuknya. Bukan solat di sama ada solat langsung ataupun kat kuburnya. Jangan. Tak dibenarkan mana-mana orang beriman berbuat demikian. Maka ini menjelaskan kekufuran Abdullah bin Ubay bin Salul. Selepas pendedahan ini, sebahagian munafikin insaf dan memeluk Islam. Maksudnya memeluk Islam kembali elok Islam. Mereka menyangka di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, penipuan mereka ini dapat dilindungi dan dapat disembunyikan. Rupa-rupanya satu persatu ayat mendedahkan kejahatan mereka. Bukan perbuatan mereka sehari-harian menampakkan kemunafikan mereka. Ketidakpercayaan mereka kepada kemenangan Islam. Dan ketidakpercayaan mereka kepada Islam itu sendiri dan kemenangannya. Bahkan mereka menganggap Islam tak mungkin mengalahkan Parsi dan Rom. Ketika mana Rasulullah menyebut bahawa Islam akan mengalahkan Parsi dan Rom. Mereka tetap buat tashkik. Tashkik maksudnya melemah-lemahkan semangat orang Islam. Maka perbuatan mereka yang begitu jahat menyebabkan Rasulullah diberitahu oleh Allah, kalau kamu sendiri wahai Muhammad minta ampun, aku tak ampunkan. Jangan kata orang lain minta ampun. Kalau Rasulullah minta ampun pun Allah tak akan ampunkannya. Bayangkan dengan kedudukan Rasulullah yang hebat, yang mulia. Memohon ampun untuk Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang munafikin pun Allah tak akan ampunkan. Berarti bagaimana munafikun ini benar-benar kafir. Menyembunyikan kekufuran. Yang menunjukkan watak. Kerana itu dalam surah An-Nisa Allah menyatakan, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafikin berada di tempat yang paling terburuk dalam neraka. Perkataan darki iaitu di peringkat paling bawah. Sebab neraka itu nilai keburukan tempat dikira paling bawah, paling bawah. Syurga dikira paling atas, paling atas. Kalau kita sebut syurga, kita sebut darjat atau darajat. Darajat. Kalau kita sebut neraka, dipanggil darakat, ke bawah. Neraka itu dia akan turun ke bawah. Lagi bawah orang tu, lagi teruk dia. Dan yang paling bawah sekali namanya munafikin. Paling teruk. Kekufuran paling teruk. Kerana mereka ini kalau orang kafir senang, orang Islam nampak. Tapi orang munafikin, mereka menzahirkan Islam.
Tetapi kata-kata mereka, perbuatan mereka langsung tidak menyokong Islam. Bukan mereka meragu-ragukan orang tentang Islam. Mereka lebih memuji orang kafir daripada memuji orang Islam. Mereka nampak keaiban orang Islam, mereka tutup keaiban orang kafir. Mereka lebih percaya kepada orang kafir, mereka tak percaya kepada orang Islam. Maka ini watak-watak munafik yang membahayakan. Sehingga Allah Ta'ala turunkan surah yang khusus, namanya surah Al-Munafiqun. Yang menjelaskan watak-watak mereka dan kesombongan mereka. Bagaimana Allah Ta'ala jelaskan, mereka ini memandang rendah sifat memohon ampun pada Allah. Tak payah minta ampun. Bagi mereka tidak ada nilainya memohon ampun. Kerana itulah Allah mengharamkan pengampunan pada mereka. Sebab itu, kita ni tuan-tuan, bila mana Allah ilhamkan kita untuk bertaubat, itu berarti Allah nak terima taubat kita. Itu berarti kita ni Allah nak beri kemuliaan. Mana-mana orang yang rengang lidahnya untuk bertaubat, artinya Allah muliakan dia. Tapi mana-mana orang yang tak ilhamkan dia pada taubat, berarti Allah tak nak ampunkan dia. Sebab itu kata Rabi'atul Adawiyah, waktu ditanya tentang taubat. Dia kata, bila Allah nak terima taubat kamu, Allah menjadikan kamu ingin bertaubat. Maka itu tanda Allah nak terima taubat. Kalau kamu jenis tak nak taubat, tak fikir taubat, dia Allah tak nak ampun kamu. Bagaimana kita diilhamkan untuk bertaubat, itu tanda kasih sayang Allah pada kita. Macam kita lah, kita mak ayah. Bila kita nak maafkan kepada anak kita, kita sebut ke anak kita, minta maaf. Minta maaf dengan ayah balik. Minta maaf dengan mak balik. Kita suruh dia. Bila dia menerimanya, sebab kita cakap macam tu, sebab kita memang nak maafkan. Nak maafkan dia. Tapi kita buat diam je. Maknanya mungkin maaf, mungkin tidak. Tapi kalau kita kata, minta maaf dengan abah. Minta maaf dengan Umi ni. Minta maaf. Artinya kita nak bagi ruang dia. Kalau dia menerima dengan baik dan dia minta maaf, dia akan dimaafkan dengan mudah. Tapi orang munafikin sekali-kali tidak mau memohon maaf. Walaupun Allah dah dedahkan pembohongan mereka, Allah dedahkan, tetap mereka tak rasa bersalah dan tidak melihat besarnya memohon keampunan atau pentingnya memohon keampunan. Lalu mereka terus membawa watak-watak munafik sehinggalah Allah Ta'ala binasakan mereka satu persatu dan mendedahkan kejahatan mereka satu persatu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.